Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Cikgu Firdaus daripada Pro Science Education. Okey, alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kita dapat jumpa lagi pada hari ini. Sekarang kita punya tajuk apa dia? Kan, baby panjang, tajuk tak cakap. Okey, tajuk kita adalah bagaimana cara untuk mengurus masa dan juga tugas bagi pelajar-pelajar SPM. Jumpa lagi kita, saya adalah Cikgu Firdaus. Let's go. Kita tahu sekarang ni adalah dalam bulan 7, bulan 8. Tengah-tengah tahun ni memang pelajar-pelajar SPM memang dah sangat-sangat busy. Terutama sekali sekarang ni kita ada satu masalah di mana selepas PKP, okey, kita banyak tangguh masa pembelajaran dan kemudiannya masa SPM dah makin dekat. Dia dah letak dalam bulan berapa? Bulan 1, bulan 2, bulan 1. Okey, dan yes, pihak sekolah, cikgu-cikgu confirm memang nak kau-kau punya kan, bagi kau-kau setiap subjek kau-kau punya nak habiskan silibus. Betul tak betul? Okey, jadi apa yang berlaku, memang akan berlaku lambakan kerja rumah yang sangat. Setiap cikgu akan bagi kerja rumah. Sebab ada 11 subjek kan. 11 subjek. Oh, macam mana nak manage? Kan? Okey, baik. Di sini sebenarnya saya akan ajar bagaimana kita nak manage. Satu adalah bahagian masa. Kemudian ni saya akan sebut macam mana sebenarnya nak manage task. Okey, bila kita tahu nak manage masa-masa dekat SPM ni, sebenarnya masa dekat universiti nanti kita akan guna cara yang sama sebenarnya. Mungkin akan lebih improve dekat universiti sebab tugas dekat universiti lagi banyak. Okey, masa saya dekat universiti dulu, saya adalah anggota Palapis. Kan, 3 tahun latihan ketenteraan. Okey, sebab tu nampak badan saya macam askar sikit. Kan. Okey, kemudiannya saya adalah atlet olahraga. Dan kemudiannya saya adalah atlet berbasikal. Memang sangat busy, terutama sekali dalam sepunya kursah Aerospace Engineering. Aerospace Engineering ni dia setiap minggu ada task-task yang nak kena buat. Jadi saya kena ada sistem yang betul untuk seguna sebagai permudahkan cara untuk sebuat. So apa yang saya buat adalah saya tak boleh letak semua benda tu dekat sini, kan? Saya kena letak somewhere supaya sesenang nampak tugas yang mana sebenarnya nak kena selesai dulu. Ready? Okay, ready. Okay, yang pertama untuk mengurus masa adalah kita kena susun 3 masa penting. Okay, apa 3 masa penting tu? Yang pertama adalah masa tidur kita. Masa tidur kena set. Faham Sebab dia setting, dia melibatkan mind. Okay, ini masa tidur kena set. Alright, pukul apa? Yang terbaik saya boleh bagi tahu, masa tidur terbaik adalah di antara pukul 10.30 sehingga pukul 11.30 dalam jam tu. Okey, terbaik pukul 10.30 sampai 11 lah. Okey, sebab apa? Bila awak tidur masa tu dalam keadaan gelap, 1 jam dia menyamai 3 jam tidur. Dia panggil deep sleep. Bila awak tidur dengan deep sleep, awak tidur 3 jam. Pukul 10, 11, 11, 12, 1, pukul 2 awak dah boleh bangun. Tanpa rasa lemas, tanpa rasa letih, tanpa rasa lesu. Sebab apa? 1 jam dia adalah bersamaan dengan 3 jam tidur. Faham tak? Ramai yang tak tahu rahsia. Okey, yang tu memang sangat-sangat penting. Jadi tidur awal, bangun awal. Okey, bila bangun awal pagi boleh study lagi kan. Itulah penting. Tips ramai pelajar yang cemerlang adalah study awal pagi. That is the golden time. Jangan lepaskan peluang tu sebab sangat best study pada waktu tu. Kan, pada bagi yang Muslim senanglah sikit nak bangun. Senang ke susah? Susah juga sebenarnya. Tahajud tu susah. Kan, siapa kata senang? Nak bangun dia asyik telajak kan. Okey. Baik, itu yang pertama, kena set waktu tidur. Yang kedua, set waktu main. Faham ke? Kena set waktu main. Bila kamu nak main? Main apa? Main benda yang kamu suka lah. Hobi ke apa ke, masa main ni kena set
Kalau kamu tak set masa main, dia akan kacau satu masa lagi, masa belajar. Kalau tak set masa main, masa belajar dia akan kacau. Belajar masa main, main masa belajar. Belajar main, main kajak, main belajar. Main belajar, main belajar, belajar main main. Bila nak pandai? Kan? Nanti ni jadi masalah. Faham ke? Sebab tu bila kita tak set masa main, itu yang menyebabkan kita main masa belajar. Faham ke tak? Jadi kena set masa main. Contohnya waktu apa? Waktu lepas asar. Lepas asar sampai maghrib. Sebab time tu masa pencahayaan dah tak elok untuk mata awak. So bila awak selalu menghadap buku, itu boleh merosakkan mata, menyebabkan awak kena pakai cermin mata. Faham Pakai cermin mata tak semestinya bijak. Faham ke tak faham? Pakai cermin mata tak semestinya bijak. Jadi belajarlah dengan bijak. Jangan study lagi selepas asar. Sebab waktu tu cahaya tak cukup cantik untuk awak belajar. Faham Okey, dan waktu tu sebenarnya adalah paling cantik untuk awak riadah. Jadi buatlah riadah, main ke Facebook ke Twitter ke apa benda semua tu yang awak suka-suka main tu. Kan? Okey, set dua masa tu dulu. Dah settle? Okey, kita pergi yang ketiga. Set masa belajar. Set masa belajar. Bila nak belajar? Kena setting, kena set bila nak belajar. Sebab apa? Bila kita set masa belajar, barulah otak kita ni bersedia untuk study. Faham? Dia bersedia untuk study. Bila otak kita bersedia, contoh kita set pukul 8.30 sampai pukul 10.30 adalah time untuk study. Jadi, bila nak masuk waktu pukul 8.30 tu, otak kita ni dia dah prepare. Faham ke? Dia dah bersedia. Jadi, sebenarnya lama kejap lagi nak study. Dia dekat kat sini. Jadi bila kita dah buat something sebelum waktu dia tu, kita buat kerja lain. Otak tengah setting tu. Tapi bila dah masuk waktu study, dia akan mula otak setting study. Setting ni. Jangan ingat kereta je ada setting sport, setting ni, setting tu, setting ni. Otak pun sebenarnya memang dia lebih power daripada kereta. Faham ke? Mood study, mood main dia berbeza Mood main kalau alat ni boleh tekan butang, tapi otak ni dia tak ada butang. Butangnya adalah setting. Kita yang set. Faham tak faham? Okey, jadi waktu terbaik untuk study waktu mana? Okey, kalau waktu malam adalah di antara pukul 8 sampai 10.30 je. Okey, sampai 10.30 saja. Okey, kalau kamu rasa nak study stay up sampai pukul 2-3 pagi, sebenarnya selepas pukul 10.30, pukul 11.30 dia dah tak efektif. Faham Otak kita dah penat. Bila kamu study, hanya 20% je akan masuk. Jadi cara yang bijak adalah kamu kena tidur dulu 10.30 dan bangunlah awal pagi pukul 3.30 ke pukul 4.30 ke. Bangun masa tu, sambung sampailah subuh. Ataupun kalau yang non-Muslim tu boleh buat sampai pukul 7 pagi. Kan? Siap-siap untuk pergi sekolah. Masa sekolah, study. Study ikut cara sekolah. Okey, masa pukul apa, sini pukul apa. Ada masa terluang, study lagi. Kan? Tak ada masalah. Awak santai-santai je. Jangan terlalu ni sangat. Ada masa terluang untuk buat kerja rumah, buat kerja rumah masa di sekolah. Kan? Kalau boleh jangan bawa ke rumah. Kan? Kerja sekolah. Sebab apa? Bila dah masuk ke rumah, dia mood tu berbeza. Kan? Bila di sekolah ni mood belajar tu masih lagi ada. Sebab apa? Setting ni, mind kita setting cantik untuk itu. Boleh? Faham? Clear? Dan satu lagi saya nak bagi tahu bahawa bila setiap kali kita study, buat macam ni, 20 plus 10, 20 plus 10. Apa dia? 20 plus 10. Maknanya 30 minit. Maknanya 20 minit fokus tadi, 10 minit rehat. Lepas tu lepas rehat, sambung balik 20, 10 minit lagi. Faham tak? 20 minit ni sebenarnya very powerful. Kalau otak manusia, dia boleh absorb 20 minit tu sangat banyak. Hampir 100%. Walaupun sebenarnya tak boleh 100%. Tapi kalau fokus betul-betul 20 minit, memang otak manusia boleh absorb dengan pantas. Kan? Berbanding dengan 3 jam study berterusan.
bila kita test, pelajar yang study 3 jam berterusan ni, dia hanya ingat 12 minit terawal je. Kan, 12 minit awal. 20 minit awal je. Lepas tu dia pun dah kungkang-kungkang lah entah ke mana. Rugi, betul tak? Jadi 20 minit, stop 10 minit, lepas tu belajar lagi 20 minit. Sambung sampai 10.30, tidur, bangun balik awal pagi, study balik. Faham? Bagi saya, study subjek-subjek susah tu pada awal pagi, 4.30 ke 5.30. Bangun awal pagi tu belajar subjek susah-susah. Start dengan AMAT dulu lah. Kan? Start AMAT dulu. Start subjek yang paling susah dulu. Jangan letak subjek paling susah dekat akhir. Sebab bila letak dengan akhir macam mana jadi? Kan? Buat tak reti, boom, tidur terus. Kan? Okey, ingat tak tadi? 3 benda. Set masa tidur, set masa main, set masa study. Faham? Habis tu masa celah-celah di antara tu macam mana, sir? Buatlah apa yang kamu suka. Kan? Tanya lagi. Kan? Alright. Okey, fahamnya tu? Boleh? Okey, task ni kita pergi pada part tu lah kan. Masa pun dah apa, dah 4 minit, dah 14 minit. Okey, untuk task kita tengok part yang kedua. Macam budak tak ada idea.